Ya, kita tunggu lagu ni habis kejap sikit lagi. Seronok pula dengan lagu ni. Okey, itu dia. Okay, gengs. Selamat datang kepada semua yang baru mau join. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Saya Pak Din, atau nama sebenar saya Muhammad Fazrin Izzuddin, dikenali sebagai Pak Din. Okey. Waalaikumsalam Haji Razif. Haji Razif, ubat apa ada? Jual ubat kan, lagu jual ubat. Waalaikumsalam. Tuan Muhyiddin Haji Pare hadir. Ashraf Fikri, Fu Parab. Waalaikumsalam Fu Parab. Tajul awal masuk. Tanya. Okey, Waalaikumsalam Tajul. Azri Azharuddin. Fadil. Tu lah, baru je buka kedai gunting rambut hari Senin itu, dah dibenarkan buka, terus gunting. Rimas dah lama sangat lah. Okey gang. Okey, nampaknya baru dalam 17 mata memandang. So saya minta jom kita ramai-ramai share lagi, supaya lagi ramai boleh join. Share lagi kelas kita, live kelas kita pada hari ini. Okey, itulah aja. So hari ini saya akan fokuskan macam mana kita nak praktikkan engulfing dalam menipiskan lagi kita punya zone entry kita. So that's why selalu kalau kita tengok entry-entry, ramai yang cakap dapat entry betul-betul pucuk, betul-betul akar. So saya nak ajar macam mana kita nak kecilkan lagi kita punya entry zone, supaya kita dapat kurangkan lagi kita punya risiko, dan juga kita boleh memaksimalkan lagi kita punya profit kita. Okey gang, saya minta lagi join, share. So hari ini saya menggunakan nak subsidi sebanyak RM500 kepada sesiapa yang tak pernah lagi join The Chatis, tak pernah lagi join Elite Circles, kepada 10 orang. So siapa yang tak pernah join lagi, yang kosong, yang free, okey, boleh ajak kawan-kawan yang tak pernah join lagi The Chatis. Boleh, untuk saya akan akan taja sebanyak RM500 kepada 10 orang. Maknanya RM50 kepada 10 orang. 10 orang lah, sebanyak RM500 untuk saya berikan subsidi untuk diorang nak join kepada dalam Elite Circle bersama-sama dengan saya, dan juga banyak lagi cikgu-cikgu lain yang ada di dalam The Chatis. Okey, dan juga hari ini mungkin saya akan buat lucky draw. Okey, lucky draw, siapa yang share, saya akan masukkan nama tuan-tuan ke dalam kita punya roda impian. Untuk kita tengok sesiapa yang share boleh layak nama dia untuk masuk ke dalam roda impian. Untuk dapat lagi RM50 saya akan terus depositkan ke dalam akaun tuan-tuan. Okey gang, dah share. Saya punya handphone tak off silent lagi. Alright. Okey, lucky draw. Okey, baik. Boleh. So siapa yang share, saya akan masukkan terus nama-nama tuan-tuan ke dalam kita punya lucky draw kita punya roda impian. Okey, terbaik. Tajul Edo. Dahsyat. Dia paling awal, dia paling pantas sekali Okey geng, terbaik. Fu Bos Jo. Waalaikumsalam Bang Bos Jo. Uish. Cikgu pun ramai agak Fu yang join sekali kelas kita pada malam ni Okey geng.
minta lagi untuk share lagi kelas saya ni, supaya lebih ramai lagi yang dapat ilmu yang ingin saya kongsikan. So hari ni kita buat kelainan sikit. Kita akan belajar tentang engulfing, tentang engulfing pattern. Lepas tu saya akan tambahkan macam mana nak guna engulfing tersebut untuk kita kecilkan zone entry kita. So selalu orang dapat zone mungkin sampai 80 pip, 100 pip. So kita nak kecilkan zone kita supaya kita boleh minimalkan kita punya loss dan juga kita boleh maksimalkan kita punya profit. Okay, gang. Okay, so ramai yang saya nampak nama-nama yang saya dah kenali kat dalam ni. So saya nak tahu dah berapa kali join kelas ataupun baru first time. Boleh komen kat dalam ni tak? Suara saya okey kan? Tak ada bergema ke apa orang kata, ataupun terlalu slow, perlahan ataupun terlalu kuat okey alright. Minta semua respon supaya saya tak berkeseorangan So, mungkin tengok view ada tapi orang semua senyap rasa macam cakap seorang-seorang, walaupun memang sebenarnya cakap seorang-seorang, tapi biarlah ada respon supaya tak terlalu orang kata sunyi sangat kat sini. Okey, Waalaikumsalam Muhammad Aziz. Okey, Ahmad Tarmizi. Dah share Pak Din, ni dah 5 grup terbaik. Okey, Waalaikumsalam Zulkifli, hadir dari Selangor, terbaik. Ngam, dekat tu kita tak jauh. InsyaAllah nanti manalah tahu kan, dalam masa terdekat kalau dah boleh buka apa orang kata, dah boleh buka border, mungkin kita boleh lepas tu dah ada SOP yang benar untuk kita buat face to face punya kelas, lagi terbaik. Okey. 5 grup 5 nama kan. Satu grup dah share je, saya tak tahu ada 5 ke tak kan. Okey, kita bagi satu. So kalau ada FB 5 mungkin ya. Okey. Dah share, terbaik. Terima kasih sahabat-sahabat. Suara merdu. Uish. Ni ini puji lebih, ada something. Okey. 3 kali Pak Din. Pak Din sihat ke? Alhamdulillah sihat. Okey, dah banyak kali. First time join Pak Din. Weh, ini tipu ni, Nik Muhaimi Hakim ni. Dia yang set up ni. Tadi suara dia yang starting tu sebelum waktu tengah lagu-lagu tu kan. Okey, banyak kali dah join dan share, dah share. Okey, terbaik. Terima kasih sahabat-sahabat semua yang dah share ni semua. So, okey. Uish, hadir dari Guernsey mana ni? UK ke? Alright, gang. Saya dari Brunei. Meme dari Brunei. Okay, hai Mei dari Brunei Oi, jauh, orang jauh. So, mungkin lah macam saya lebih minat sebenarnya kelas face to face sebab kita nampak riak muka, body language masing-masing. So kita tahu antara dia faham ataupun tidak penjelasan yang kita kongsikan. So tetapi ada juga kelebihan di dalam kita punya live webinar kali ni. Walaupun orang kata live webinar ni tak nampak muka-muka, tapi kita ada boleh berkomen. So kat situ adalah juga, tapi dan juga yang paling bagusnya tentang live webinar ni, orang dekat, orang kata pelusuk negeri semua boleh. Janji ada internet, ada tools, tak kisahlah pakai laptop ke, pakai telefon ke, pakai tab ke, boleh join sekali kita bersama kita pada malam ini. Okey, dan juga kelas kita pun kelas-kelas kita yang sebelum-sebelum ni pun ada di dalam kita punya grup tak dibuang. Masih ada lagi kekal di dalam situ. So kalau nak study balik, nak tengok balik, boleh playback je video-video yang lama, boleh tengok. Ada persoalan-soalan yang dikongsikan di dalam tu, boleh belajar balik, boleh study balik. Okey. Fuparab hadir dari Kod Diang. Mi Afzaimi kali kedua join. Okey, terbaik. Alhamdulillah. Nanti saya akan tanya sedikit tentang macam mana pemahaman korang tentang ilmu yang dikongsikan. Okey, Two Face tu Joker kan. Alright. Two Face tu bukan Joker lain. Two Face lain. Okey, Waalaikumsalam Pak Din, Muhammad Syisdin dan Sifu Ahmad Azman. Yes, all the best kelas malam ni. Okey, semoga dipermudahkan segala urusan. Okey, terima kasih Fendi Ibrahim. Ini antara yang rajin follow kelas, rajin orang kata study balik, lepas tu aktif berkomen sekali dengan admin-admin semua. Okey, terbaik Fendi Ibrahim.
Happy birthday Pak Din. Bila masa birthday saya? Hari ni bukan birthday saya. Saya Miramlan 2 kali join kelas Pak Din. Okey, alhamdulillah. Macam mana perkongsian saya, ada dapat penambahan ilmu ke ataupun tak berguna ke? Boleh komen, tak ada masalah. Okey, mungkin nak saya tambahkan ada certain bahagian ataupun nak gabungkan macam engulfing boleh digabungkan dengan SNR, tak kisahlah SNR pun boleh, dengan key level pun boleh. Kita boleh tengok lah dengan apa nama Fibonacci pun boleh semua. Tapi kita punya candlestick pattern adalah confirmation kepada setup-setup yang ada. Okay, so sebelum kita nak start ni, saya masukkan dulu nama-nama yang saya tengok kat sini yang ada share. So first saya masukkan nama Haji Razif. Haji Razif Muhyiddin Haji Pare. Okay, siapa lagi? Tajul Edo. Yang ini menang tak tahulah dia ni. Dia tak tahulah. Ini memang saya pakai memang random, tak ada kena-mengena masukkan nama ke apa ke. Okey, Muhammad Faizal Tuya. Tuya Azri Azharuddin. Muhammad Zulkifli. Ahmad Tarmizi. Syed Syahrun. Jam bin kelabu asap lagi ni Pak Din. Okey, tak apa, kita kongsikan lagi. Jangan lupa bila saya dah perkongsikan tu, ada yang faham, kata faham. Kalau tak faham, cakap tak faham, tang mana saya jelaskan lagi bagi tuan-tuan faham. InsyaAllah kita cuba bagi yang terbaik kepada tuan-tuan. Okey. Muhammad Aziz. Tarmizi. Meme. Okey geng, kejap lagi saya masukkan lagi siapa kalau ada nama yang tertinggal. Kejap lagi saya masukkan lagi. So korang boleh tengok juga sama-sama nama yang saya masukkan dalam ni. Saimi Ramlan. Hai Nia pun join Okay, Nia join kelas. Alright. Okay, geng. So sebelum kita start lagi kelas kita, saya nak kongsikan lah sedikit tentang kita ditaja sepenuhnya oleh The Chatis, DFJ Academy dan juga Tickmill. Okay, so kalau nak buka akaun Tickmill untuk dapatkan no deposit bonus sebanyak 30 USD, boleh klik link di atas. Dan juga untuk join kita punya DFJ Academy dan juga The Chatis, boleh klik pin yang disediakan untuk join kita sama-sama. Dan untuk nak dapatkan subsidi yang Pak Din cakap yang di awal-awal sekali, itu boleh PM Pak Din. So siapa nak kenal Pak Din, siapa nak tahu FB Pak Din, boleh access Pak Din. Ni nama saya Pak Din. Okey tu, saya dah komen kat situ. So korang nak add saya pun boleh, tak ada masalah. Cuma kalau nak add tu, kalau boleh gunalah nama sebenar, muka sebenar. So kadang-kadang gambar kartun, lepas tu fake account, kadang-kadang saya dah susah sikit nak approve bahagian tu. Okey geng, itu nama saya Muhammad Fazrin Zuddin. Itu dah FB saya, FB personal saya. Saya ada satu FB saja. So boleh PM saya dekat situ untuk nak dapatkan subsidi untuk join The Chatis. Baiklah.
Okey, so korang jangan risau, kelas yang kita bagi daripada hari Isnin sampai hari Ahad semuanya adalah kelas percuma saja, tiada bayaran, tiada yuran. Tak kisahlah di The Chatis ataupun DFJ Academy, semuanya adalah percuma tanpa sebarang bayaran. Sepanjang minggu, setiap minggu dengan tajuk yang berlainan. Okey. Adin ada beli Foodpanda tadi. Cancel last minute pula, dah jam dekat jam 10 cancel pula. Aduh, dah tak boleh order dah. Uish, dah bayar kan. Okey, tak apa. Oi, berlapar kat malam ni. Ada sesiapa yang dekat nak hantar makanan ke? Alright, so kita sambung balik di FJ Academy dan juga The Chatis, kelas sepanjang minggu, setiap hari percuma sahaja. Oh, ada roti john kita malam ni. Hari ni kita makan roti john. Okay, so kelas percuma, tajuk berlainan. So macam yang korang dah pernah join, ada yang kat sini yang dah lama, dah banyak kali join. So kelas daripada hari Isnin sampai hari Ahad, kelasnya full. So macam contoh, hari Isnin hari tu ada kelas basic asas trading. Lepas tu hari Selasa semalam ada belajar dengan teacher Nadia tentang SNR dan juga market structure. So korang nampak key level, SSR. So korang akan dapat belajar ilmu tersebut pada hari Selasa. Pada hari Rabu dengan saya tentang candlestick pattern, candlestick OHLC, bagaimana nak mengenal pasti candlestick tersebut, ciri-ciri candlestick dan juga pattern tu, macam mana nak entry dan juga macam mana nak close kita punya entry tersebut. Dan juga pada hari esoknya ada hari Khamis, ada breakout dan juga Fibonacci. So daripada Sifu Bosco. Okay, yang ini pun kelas memang short korang kalau yang dah pernah masuk kelas dekat luar, kelas lain, tak kisahlah kelas berbayar pun, korang kalau dah join kelas ni memang korang memang terkejut. Apa yang kita kongsikan boleh kata lebih ataupun sama level dengan kelas yang berbayar di luar sana. So bukan setakat basic semata-mata, tetapi boleh kata ada basic, medium dan juga advance diselitkan di dalam kelas-kelas masing-masing. Dan seterusnya pada hari Jumaat ada kelas supply and demand daripada Cikgu Zairi. So Cikgu Zairi tu yang korang selalu belajar tentang apa QM bukan quantum metal. Okey, itu adalah Quasimodo. Quasimodo ni adalah diambil daripada watak kartun yang bahu sengit sebelah. So that's why dipanggil Quasimodo. Selalunya kita panggil HNS tegak, bentuk bahu, leher dan juga kepala. So untuk Quasimodo adalah sengit, bahunya tinggi sebelah. Okey, seterusnya pada hari Sabtu kita ada kelas tentang IB development, bagaimana untuk kita memarketkan diri kita untuk maju lagi ke depan, dan juga tentang motivasi diri. Okey, seterusnya hari Ahad, yang ini adalah eksklusif kepada The Chatis punya Elite Circle, untuk kita belajar advanced technical analysis dan juga market outlook. So kalau untuk The Chatis, kita ada market outlook pada hari Ahad malam. Kat situ percuma saja, tapi dihaskan untuk kepada yang dah join Elite Circle. Okey, sebab yang ini adalah agak advance supaya yang join tu lebih faham. Sebab kenapa kalau kita kongsikan sekali takut tak faham, sebab yang ini terlalu advance dia punya perkongsian. Okey, itu satu. Untuk DFJ Academy juga, saya sendiri sediakan video market outlook yang akan dikeluarkan pada setiap hari Isnin pagi ataupun tengah hari macam itu. Saya keluarkan, saya dah record pada malamnya, Ahad malam tersebut. So market outlook untuk DFJ Academy pun disediakan juga. Okay, so sebelum mula saya bagi tahu lagi sekali, saya di The Chatis sebagai master trainer dan juga di DFJ Academy sebagai market analyst. Okay, itu tentang education hub, tentang daripada hari Isnin sampai hari Ahad. So seterusnya dekat VIP, tak kisah dia di Chatis ataupun di DFJ Academy, perkongsian pandangan, pertanyaan, dan juga di situ kita kongsikan signal, mapping dan juga market outlook, dan juga pertanyaan bagaimana kita entry menggunakan teknik apa, penjelasan kat situ. So bukan kenapa kita utamakan education, sebab kita nak korang sendiri boleh trade sendiri tanpa perlukan kita orang lagi. Maknanya bila one day sampai korang dah boleh trade, dah nampak setup tu sendiri, tanpa memerlukan lagi signal. So takkanlah selama-lamanya kita nak orang kata
bergantung pada signal semata-mata ataupun mapping semata-mata. So biar korang pun sama-sama boleh trade macam sifu-sifu lain yang ada dekat The Chatis dan juga di FJ Academy. Okay, seterusnya kelas kita memang banyak. Sebelum ni pun, sebelum PKP, daripada dulu lagi dah 2-3 tahun lepas, memang kita orang sendiri, saya sendiri pun ada buat root tour. Kita keluar setiap negeri-negeri, bandar-bandar besar setiap negeri kita keluar, dan juga kita mengajar. Kita ambil kadang-kadang sampai 2 hari full ataupun sehari full untuk kita mengajar tentang teknik-teknik, setup-setup apa yang kita nak kongsikan, bagaimana kita punya SOP kepada semua yang join kita. Okay, so insyaAllah nanti mungkin dah habis PKP ni, COVID pun dah reda, dah tak ada lagi, kita pun dah kembali kepada normal lama. InsyaAllah root tour nanti boleh tak? Ada sempat lagi nak tanya makan apa? Sabar lagi kan? Mestilah on kan? Alright, itu sahaja. Okay, so untuk root tour insyaAllah bila dah PKP nanti dah dihabiskan, kita akan mulakan root tour. So memang saya nak sangat-sangat keluar. So sebab saya nak jumpa dengan korang, so boleh kongsi dengan lebih jelas, lebih faham dan juga lebih mendalam. Baiklah. Okay, kita pun ada copy trade dan juga kita ada VIP, semua boleh ada. So kepada yang ada kekangan masa, ada yang nak nak trade tu susah sikit nak join, nak follow signal pun payah, lepas tu mungkin tak dapat tangkap lagi apa yang diajar, so boleh join copy trade. So, dan juga tapi untuk signal kita, bagi saya signal tidak terlalu susah untuk di follow berbanding dengan grup-grup ataupun channel VIP di luar sana. Kenapa saya cakap macam itu? Sebab kebanyakan apa yang kita bagi adalah satu PO iaitu pending order. So pending order yang korang sempat nak tengok. So kalau macam buka terlambat ke apa, masih sempat lagi entry selagi price tersebut tidak sentuh pending order yang kita dah setkan tu. So lagi satu, kita menggunakan time frame yang agak besar, iaitu H1 dan juga H4 untuk kita mencari setup, dan masih sempat lah untuk trade kalau jaranglah tertinggal jauh. So macam live trade juga kita ada di dalam grup di Chatis dan juga di FJ Academy. Seperti contoh, kalau ada setup pada malam ni, insyaAllah saya akan kongsikan. Okay geng, okay, saya nampak dekat sini yang melihat dah ada 52 mata memandang. Tetapi banyak respon borak-borak sekali dengan saya, nak tanya, nak borak apa. Saya seronok borak. Bukan apa, sebab saya kadang-kadang kalau cakap seorang agak tak tahu korang ni masih ada lagi tak dengan kita, masih ada lagi tak dengan saya. Okay, join je borak saya. Okay, macam mana, dah ready ke nak start kelas ataupun kita nak bertanya-tanya lagi? Duduk mana korang semua? Okay, kalau dah ready nak join, nak start kelas, komen ready, so saya boleh start kelas pada hari ini. Okay, minta respon ya. Minta pokok kat belakang. Pokok belakang jual tak? Oi, pokok belakang tak jual oi. Pokok tu, nampak tu. Kita bela buah dia, buah keluar lampu Alright. Weh, nampaknya mata memandang kat sini lebih daripada 57 orang, tapi yang reply ready tak ramai. So saya minta respon bersama-sama saya, balas ready. So saya tahu tuan-tuan eager nak dapatkan ilmu. So hari ni keistimewaan berbanding minggu-minggu yang lain. So saya nak ajar macam mana nak menipiskan kita punya entry zone. So selalu kalau kita tanda zone tu terlalu besar kan, so saya nak ajar hari ni macam mana nak tipiskan entry zone kita supaya kita boleh maksimalkan keuntungan dan juga minimalkan kerugian. Okay geng, okay, dah ramai. Ready Port Den. Okay geng, so saya mulakan kelas kita dengan slide saya pada hari ni. Okay, hari ni kelas adalah kelas candlestick pattern. So candlestick pattern, dia punya orang kata percentage
win percentage dia, win rate dia sebanyak 50% sebab terdapat banyak kajian mengenai kebarangkalian corak candlestick ni. Kebanyakan setuju secara keseluruhan kemungkinan corak candlestick menjadi ataupun berjaya adalah sekitar 50%. Win rate dia sekitar 50%. So ini kita gunakan pattern, candlestick pattern ni sebagai kita punya panduan tambahan ataupun confirmation kepada setup. So macam kita ada setup SNR ataupun kita ada setup SSR, ada setup K level. So kita tambah dengan engulfing, so baru kita lebih yakin bila ada engulfing di dalam setup tersebut, baru kita entry. So kalau setakat setup saja, mungkin 50% juga setup tersebut. So tambah lagi dengan kita punya percentage, mungkin naik kepada 60%. So kita tambah lagi dengan keyakinan ataupun dengan trend line, dengan Fibonacci. Okey, pelbagaikan lagi pengetahuan yang tuan-tuan tahu. Okey, itu dia tentang win rate di dalam candlestick pattern. So ini adalah contoh bullish candlestick pattern yang ada, adalah hammer, Morningstar, bullish hole, dumpling top, tower bottom, fry pad bottom. Okay, ni memang banyak berlaku di dalam chart. So tetapi terlalu banyak. So yang ada dekat yang saya share ni pun tak boleh tak kata semua yang ada. So ada berpuluh lagi yang ada pattern yang ada di luar sana. Tetapi orang kata saya fokus pada yang satu, sebab kita kalau kejar terlalu banyak pun nak buat apa? Kalau ada banyak setup pun nak buat apa? Sebab kalau boleh kita nak ada setup yang berkualiti untuk kita entry. So pada saya menggunakan iaitu engulfing. So bagi bullish punya candlestick pattern, saya gunakan bullish punya engulfing. Okey, kepada siapa yang nak screenshot, boleh screenshot untuk sekadar pengetahuan tuan-tuan, untuk tuan-tuan tahu tentang setup yang ada di dalam candlestick pattern. Okey, seterusnya adalah bearish candlestick pattern. Ada hanging man, shooting star, bearish harami, advanced block, bearish breakaway, bearish spiriting line, trusting line, bearish kicking. Ini adalah pattern yang menurun, yang menunjukkan tanda-tanda yang bahawa trend tersebut sedang menurun ataupun menambahkan lagi keyakinan untuk kita tambah lagi untuk kita sell di kawasan tersebut. So apa yang saya share pada hari ni, pada kali ni juga, tak, orang kata tak semua lagi pattern bearish yang ada. Ada berpuluh lagi bearish pattern yang ada. Cuma kita kena apa orang kata, fokus pada yang satu, pada yang lebih senang difahami, yang lebih selalu terjadi, dan juga tidak terlalu complicated. So macam yang pattern yang ada saya tunjukkan ni terlalu banyak, terlalu complicated. So kalau kita nak hafal terlalu banyak, so better kita pada satu saja. Sebab kerana apa? Pattern-pattern yang ada yang saya tunjukkan ni, bila kita tukar kepada time frame lain, tetap akan menjadi engulfing juga. So engulfing ada terbahagi kepada dua contoh yang saya pernah ajar sebelum ni, iaitu solid engulfing dan juga hidden engulfing. So kejap lagi saya akan tunjukkan macam mana nak determine tentang solid dan juga hidden engulfing. Baiklah. Okey. So yang saya nak ajar pada hari ini iaitu engulfing, bermaksud menyelubungi ataupun menelan atau melebihi dari yang sebelumnya. So kalau ditelan lebih daripada sebelumnya, dah dikira sebagai engulfing. Engulfing terbahagi kepada dua, iaitu bullish engulfing dan juga bearish engulfing. Alright. Ada pertanyaan tak setakat ni? So kalau ada pertanyaan, boleh komen di ruangan komen. So saya tahu tuan-tuan nak bertanya ataupun tidak faham tentang sesuatu yang saya jelaskan dari tadi. Okey geng. Okey, so saya teruskan ya kepada bullish engulfing. Bullish engulfing berlaku apabila candle terbaru close pada harga yang lebih tinggi daripada open price yang sebelumnya. Kenapa saya kata open bukan kata close? Sebab candle yang sebelumnya wajib berlainan. Okey, kalau candle yang belah kanan ni adalah candle yang paling latest, adalah candle bullish. So candle yang sebelumnya kenalah bearish, baru boleh dipanggil candle tu engulfing. Sebab kalau candle yang sama, dia tidak panggil engulfing, dia hanya meneruskan trend saja. So yang ini bila engulfing, dia sedang menurun dan juga telah menaik. So yang menaik ni telah lebih daripada yang menurun tadi. So yang menurun open price di sini dan juga close price di sini, dan juga open price yang candle baru di bawah ini dan juga close di sini, dan close dia telah lebih daripada open price candle yang sebelumnya, baru kita panggil engulfing.
Okey, kebiasaan berlaku ketika market sedang menurun dan berada di zone support. Di zone support ni bukan dia kata menurun ni downtrend. Dia masih lagi sedang uptrend, sebab kita kalau nak trade apa-apa kita perlu ikut trend. So bila kita nak bullish engulfing ni, kita nak buy. So bila kita nak buy, kita kena cari uptrend. So uptrend dia sedang uptrend. So market yang sedang menurun ni maksudnya adalah market sedang retrace sedikit ataupun sedang membuat pembetulan harga, okay, ataupun orang kata pullback. So bila dia sedang pullback tersebut, di situlah kita mencari tanda-tanda berlakunya penukaran trend ataupun tanda-tanda untuk kita entry di zone tersebut. Okay, ini kerana buyer cenderung lebih cenderung kepada sebelah buyer lah, maknanya buyer lebih ramai pada pair tersebut berbanding dengan sell. Sebab tu kita membeli ataupun buy di pair tersebut dan di zone tersebut. Okey, ini adalah sebagai contoh market sedang masih lagi uptrend, tetapi sedang berlakunya pullback, retracement atau pembetulan harga, dan ada berlakunya engulfing. So kita tandakan di kawasan engulfing tersebut untuk kita entry. So nanti saya akan tunjuk di chart macam mana kita nak entry, zone macam mana kita ditandakan, dan macam mana kita kecilkan zone kita kepada zone yang lebih kecil supaya kita boleh minimalkan kita punya kerugian dan juga maksimalkan kita punya keuntungan. Okey, baiklah. So, kepada tuan-tuan, ada dah faham tak tentang bullish engulfing? So, kalau ada yang tak faham, boleh komen di ruangan komen. Kalau faham, kata faham, untuk teruskan, carry on. Ataupun kata yang tak faham, boleh bagi tahu kata tak faham bahagian mana untuk saya lebih jelaskan lebih mendalam lagi tentang bullish engulfing. Okey, baiklah tuan-tuan, minta respon di ruangan komen supaya kalau kata faham, kata faham. Apakah confirmation setup plus entry point di dalam engulfing? So, kejap lagi saya tunjuk gunakan chart. So, kat situ saya akan tunjuk macam mana confirmation untuk kita entry, macam mana kita punya zone. So, macam semalam kita dah belajar tentang SSR. So, saya akan tunjukkan sedikit SSR ataupun key level, ataupun di mana kawasan breakout, support dan resistance, dan kita akan plus dengan engulfing untuk kita dapatkan ataupun determine kita punya zone kita. So, dekat situ saya akan tunjuk macam mana kita kecilkan zone kita supaya kita punya SL dan juga kita punya SL tidak terlalu jauh dengan kita punya entry, dan juga kita punya TP juga lebih besar bila kita dah kecilkan kita punya entry zone kita. Okey gang, minta lagi kalau ada pertanyaan boleh tanya lagi. Tadi Juice Paulo saya dah jawab. InsyaAllah kalau penjelasan saya tuan faham, boleh kata faham. Kalau tidak, mungkin saya akan tambah lagi penjelasan yang lebih mendalam. Okey. Alright. Sabit batuk lemah. Orang tak ada sediakan air. Alright, tu sahabat saya komen pula saya isap vape batuk. Mana lebih sebenarnya kalau nak ikutkan, lihat pada time frame lah. Kalau time frame tu time frame yang besar, kita better menggunakan solid punya engulfing. So kalau time frame yang kecil seperti time frame minor dan juga time frame micro, so blended tidak kisah, boleh digunakan. Tapi kalau kita nak gunakan time frame yang lebih besar, saya prefer lagi solid engulfing berbanding blended engulfing. Faham cik, Alhamdulillah. So saya memang nak sangat korang faham, sebab tak naklah kita sia-sia kan, kita bising apa, kita bebel ataupun saya bebel pada malam ni tapi tak ada ilmu yang korang dapat. So saya minta sangat-sangat korang ada respon dengan saya supaya kita ada two-way communication, supaya apa yang saya terangkan korang dapat. Okay, dah halang benda ni free kan, apa orang kata, ambil kesempatan, ambil opportunity ni, gunakan sebaik-baiknya. Okey, tanya selagi masa yang masih ada lagi, saya kongsikan. Tapi kalau tanya tu boleh tanya tentang berkaitan dengan topik kita pada malam ini. Alright.
Faham cikgu. Tajul kalau tak faham tak tahulah. Tajul boleh kata rajin masuk kelas ni. Hari-hari ada. Okey geng, saya saya buka chat dah. Saya buka chat. Sekejap sekejap lagi saya kongsikan ya. Saya nak tanya tuan-tuan macam mana nak tahu ataupun tadi kata tak ada air, dia terus bagi air besar. Terbaik, terbaik. Besar ni. Bagi jak terus tu. Macam jak. Okey geng. Alright, saya kongsikan saya punya chat. Okey. Okey, baiklah. Tadi kita dah belajar tentang bullish engulfing bullish engulfing. So, saya nak tanya kat tuan-tuan, tuan-tuan pun dah ramai yang join, dah komen dekat dalam ni kata faham. So, saya nak uji kefahaman tuan-tuan. Saya nak tahu kefahaman tuan-tuan. Ada berapa dekat dalam chat ni engulfing, bullish engulfing Saya bukan tanya bearish, saya tanya bullish engulfing. Yang baru kita belajar tadi, ada berapa banyak bullish engulfing yang berlaku. Tak kisah solid ataupun hidden ataupun blended hidden dan blended tu adalah perkara yang sama. Blended tu maksudnya perlukan lebih 2 atau 3 batang candle untuk engulf candle yang sebelumnya. So saya nak tuan-tuan jawab dekat ruangan komen. Saya nak tahu ada berapa banyak bullish engulfing yang ada di dalam chat yang saya tunjukkan sekarang ni. Okey, so minta tuan-tuan komen kat dalam ni, ada berapa banyak bullish engulfing. Tak kisah solid ke, hidden engulfing ke, tak kisah, janji bullish engulfing. Ada berapa banyak bullish engulfing yang ada di dalam chat yang saya tunjukkan kali ni. Okey geng, minta komen. Saya minum kejap sedap tu lu. Terbaik dari ladang. Okey geng, saya minta ada kat sini ada 135 mata memandang saya kalau boleh minta respon lah kan, sebab korang tengah belajar. So kalau korang nak uji juga kan pengetahuan korang tentang topik yang saya ajarkan tadi, so jawab kat sini supaya saya tahu yang korang faham tentang apa yang saya kongsikan sebentar saja tadi. Baru je tadi sebentar tu kena lagi. Okey, baru je tadi yang saya kongsikan. Ada berapa banyak bullish engulfing yang saya kongsikan. So saya guna time frame H1 di pair gold XAU USD. Ada berapa bullish engulfing, tak kisah solid ataupun hidden. Okey, so kita buka di bahagian chat. Oh, yang ini bukan, tak ada hadiah Yang ini kita nak uji semua korang punya pengetahuan ataupun korang ni alert tak dengan kelas saya ni, saya ajar ni. Ni untuk korang juga. Okey. Apa? Kejap lagi kita punya quiz kita punya lucky draw kejap lagi di hujung rancangan. So kalau jangan stay je sampai habis Jangan skip. So banyak lagi yang saya nak kongsikan lagi tentang engulfing dan juga candlestick pattern ni. So ada yang jawab 8, 7, 8, 8, 8, 8, 6, 3, 6, 2 sahaja yang dia nampak. 70, 8. Okay. Bos Jo. Bos Jo So saya hari ni bagi subsidi banyak. So dan juga lucky draw kepada siapa yang share. So siapa yang share, saya masukkan nama di dalam roda impian kejap lagi. So kita akan buat pusingan siapa yang bertuah pada malam ini. Siapa yang share kepada yang bertuah, saya akan bagi RM50 kreditkan ke dalam akaun tuan-tuan. Dan juga siapa yang belum lagi join The Chatis, boleh PM saya sendiri untuk saya bagi subsidi saya bagi sebanyak RM500 kepada tuan-tuan. Okey.
8, 7, 5, 7. Okey, kebanyakan 8, ada 6, ada 2, ada 5, 7. Okey. So, kita tengok di bahagian chart, sama-sama kita kira ada berapa banyak bullish engulfing yang ada di dalam chart yang saya kongsikan ini. Okey, baiklah. So, kita nak cari bullish engulfing. So, yang pertama, ini adalah bullish engulfing. Dan bullish engulfing ini dipanggil hidden bullish engulfing, ataupun tadi ada tuan ada jawab, kita panggil sebagai blended bullish engulfing. Kenapa hidden ataupun blended? Disebabkan dia perlukan 2 batang candle untuk telan yang candle yang sebelumnya. So yang ini 2 lawan 1. So bila dia dah panggil geng tu, dia dah panggil 2 lawan 1, dah dipanggil hidden ataupun blended engulfing. Yang 2 ini kita anggap sebagai 1 dan juga telah telan candle yang sebelumnya. So ini adalah blended candle. Okey. Ini adalah bullish engulfing yang pertama. Yang ini adalah bullish engulfing yang kedua. Okey, yang ini adalah solid bullish engulfing. Kenapa saya kata solid? Dia hanya perlukan 1 batang candle untuk telan 1 batang candle yang sebelumnya. So 1 lawan 1 kita panggil solid. Lebih daripada 2, 3, 4, 5, selagi dia candle yang sama berturut-turut tanpa mencelah candle yang lain, okey, yang itu kita panggil hidden ataupun blended candle. Okey, yang ini adalah bullish engulfing yang kedua. Ini adalah yang ketiga. Okey, ini adalah yang ketiga. Ini adalah yang keempat. Ini adalah yang kelima. Ini adalah yang keenam. So saya ajar ni bukan setup So saya nak tahu tuan-tuan nak mengenal pasti macam mana bentuk engulfing tu tersebut. Ini adalah yang ketujuh. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini satu je. 1 lawan 1 sini. 7. Dan ini adalah yang ke-8. Okey, mungkin tuan-tuan agak confused, tak nampak. So saya tunjukkan dekat sini guna. Okey, so open price untuk candle ni adalah di sini dan close dia di sini, dan close dia telah lebih daripada open candle yang sebelumnya. So ini dikira sebagai engulfing juga. Okey, so total dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. So siapa yang jawab 8? Jawab 8 dah. Ya, jawapan yang sebenarnya. Ada 8 bullish engulfing yang ada di chart yang saya kongsikan di sini. Okey, tahniah tuan-tuan. So kejap lagi saya akan tanya lagi supaya nak asah pengetahuan tuan-tuan yang saya kongsikan tadi tentang bullish engulfing. So mungkin di hujung nanti saya akan terangkan tentang mazhab yang saya gunakan tentang engulfing, nak menentukan adakah engulfing itu valid ataupun tidak. Okey, seterusnya kita masuk perkongsian saya tentang bearish engulfing. Okey, bearish engulfing berlaku apabila candle terbaru close pada harga yang lebih rendah daripada open price candle yang sebelumnya. Okey, tetap yang sama, open price, cuma tadi tinggi, yang ini lebih rendah sebab dia bearish engulfing. Okey, so kita tengok dekat rajah di sini. Okey, di rajah di sini candle yang paling latest iaitu candle yang belah kanan close lebih rendah daripada candle yang sebelumnya. Okey, open price candle yang paling latest ni adalah di atas ni open, dan juga close di bawah. Close dia lebih rendah daripada open price candle yang sebelumnya. Okey, so ini dianggap sebagai engulfing, bearish engulfing. Okey tuan-tuan, kebiasaan berlaku ketika market sedang menaik dan juga berada di zone resistance. Maksud sedang menaik ni bukan dia tengah uptrend, dia masih lagi downtrend, cuma dia tengah berlakunya pullback, berlakunya retracement ataupun berlakunya pembetulan harga. So bila dah berlaku ni pembetulan harga dan membentuk apa orang kata engulfing tadi, so kita boleh lebih yakin untuk entry di zone tersebut. Okey, ini kerana kecenderungan lebih memihak kepada sebelah seller. Maknanya bila bearish adalah menurun, so seller lebih ramai di dalam pair tersebut berbanding dengan buyer.
Okey, ini adalah contoh market masih lagi sedang downtrend, tapi ada berlakunya retracement, pullback ataupun pembetulan harga, dan berlakunya engulfing di sini adalah kawasan untuk kita entry lah, lebih selamat untuk kita entry di kawasan tersebut. Okey, geng, saya nak minta tuan-tuan komen tentang bearish engulfing. Adakah tuan-tuan faham tentang bearish engulfing yang baru je saya kongsikan sebentar tadi? Baru je saya kongsi tadi. Faham tak tentang bearish engulfing yang saya kongsikan tadi? Okey, so nanti saya akan dalamkan sedikit tentang solid engulfing dan juga hidden. So sebelum tu saya nak tahu tentang bearish engulfing, tuan-tuan dah faham ke belum? Tentang penerangan yang saya jelaskan, baru je saya jelaskan sebentar sahaja lagi. So dekat sini ada 132 mata memenang. So saya minta tuan-tuan respon dengan saya. Saya nak tahu ada tuan-tuan faham tak tentang penjelasan baru je saya jelaskan tentang bearish engulfing tadi. Okey, so komen di ruangan komen. Faham, kata faham, ataupun ada pertanyaan yang nak tanya, boleh tanya. So saya minum air kejap puas tu. Air fresh orange. Ada, saya buat tanya air apa dulu. Ingatkan tanya soalan apa. Okey, geng, alhamdulillah faham. Faham. Okey, alhamdulillah ramai yang faham. So saya dah test tuan-tuan. Saya nak tengok tahap kefahaman tuan-tuan. Macam biasa kita pergi kat chat tadi. Saya nak tengok tuan-tuan faham ada berapa banyak engulfing yang ada. So saya nak tahu tuan-tuan dah faham tak tentang engulfing yang saya kongsikan baru je tadi. Saya delete balik apa kotak-kotak yang saya tandakan tadi. Okey, saya masih menggunakan pair yang sama di time frame yang sama. Saya nak tengok tuan-tuan faham ke tidak. So ada tricky sikit dekat ujung ni. Okey, so saya nak tengok tuan-tuan dapat jawab berapa. Okey, throat hit kuat tu. Saya pakai 18 mg ya. Okey, so saya share screen. Ada yang komen kurangkan sikit vape. Okey, insyaAllah. Ini dah kurang kan ni sebab dah MG yang tinggi. Okey, sebab saya dah kurang dah merokok. Saya lebih kepada vaping pula kali ni. Okey geng, so saya minta tuan-tuan komen ada berapa banyak bearish engulfing yang ada. Tak kisahlah solid ataupun hidden bearish engulfing. So ada berapa banyak bearish engulfing yang ada dekat chart yang saya kongsikan. So ramai-ramai kira dan juga komen dekat ruangan komen untuk saya tahu tuan-tuan faham tak apa yang saya dah kongsikan tentang bearish engulfing baru je tadi. Okey geng, komen. Okey, tu sahabat saya baru dia. Baru lepas masak mac and cheese. Terbaik. Okey, kejap lagi macam kelas habis awal kan, baru tengok mac and cheese tadi sedap kan. Okay, so kalau tak nak habis awal, korang respon laju-laju, tulis kat situ berapa banyak yang korang nampak bearish engulfing yang ada dekat chart yang saya kongsikan baru je ni. Ni sekarang ni ada berapa. So kejap lagi kita kira sama-sama ada berapa banyak bearish engulfing yang ada di dalam chart yang saya tunjukkan. Tak kisahlah solid bearish engulfing ataupun hidden bearish engulfing. Hidden dan juga blended tadi perkara yang sama Okay. So kalau yang join Elite Circle atau VIP, kebanyakannya menggunakan ayat blended tadi. So kalau orang luar, sebab banyak-banyak buku dekat luar sana, dia menggunakan ayat hidden engulfing. So solid adalah 1 lawan 1, hidden adalah lebih daripada 2 makan satu candle yang sebelumnya, ataupun satu kumpulan candle blended yang sebelumnya. Okey, baiklah, minta tuan-tuan komen ada berapa banyak bearish engulfing yang ada di dalam chart saya kongsikan pada kali ini. Nah, jangan lupa share juga video ataupun live saya pada kali ini. Sebab kejap lagi nanti di akhir kita punya perkongsian,
kita akan buat lucky draw. Kita akan buat lucky draw tentang siapa yang bertuah pada lucky draw pada malam ini. Saya akan kreditkan RM50 kepada akaun tuan. So kalau nak withdraw pun tak ada masalah, boleh je withdraw. Sebab ini adalah kita kreditkan, bukan kita bagi bonus. So bonus tak boleh nak withdraw kan. Kalau nak withdraw tak ada masalah sebab kita kreditkan terus. Dan juga kalau nak trade pun tak ada masalah. Okay gang, saya tukar kepada bahagian chat. Oh, Kucai ada masuk, Alhamdulillah. Uish, lambat hari ni. Isla Bedis. Saya dah betul lah ayat tu. Isla Bedis. Dia suka sangat ayat tu, Isla Bedis, si Kucai ni. Okey, ramai yang jawab 7, 7, 5, 6, 6, 7, 6, 6. Ada yang mengeja. 6, 6. 6, 5, 6. Okey, 6 Gangnam Style. Okey, beres. Ramai yang dah jawab. So, dah ramai yang jawab. So, kita tengok pula dekat chat. Kita kira sama-sama mana satu yang betul. Okey, tentang pemahaman tuan-tuan, tentang bearish engulfing yang saya baru je kongsikan tadi. Okey. So, kita kira sama-sama ada berapa banyak bearish engulfing yang ada di dalam chart yang saya kongsikan baru yang ini sekarang ni. Okey, bearish engulfing bearish engulfing ada berapa banyak. So, saya kira yang ini tidak bearish, belum lagi kira engulfing, belum engulfing. Yang ini baru satu bearish engulfing. Bearish engulfing yang kedua. Adakah ini adalah dikira engulfing? So kita tengok sama-sama. Ambil kita punya line, kita check dekat sini. Oh, yang ini tidak dikira sebagai engulfing sebab dia tak cukup close lagi. Dia tak lebih rendah daripada body candle yang bullish ini. So baru ada dua. Ini adalah yang ketiga. Ini adalah yang keempat. Ini adalah yang kelima. Dan ini adalah yang keenam. Okey. So, kita tengok balik, betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 bearish engulfing yang ada di dalam chart yang saya kongsikan pada kali ini. Macam ini saya dah tunjuk tadi, dia punya close candle dia tidak melebihi open price ataupun candle yang dia nak engulf tadi. So dia tak dikira sebagai bearish engulfing sebab dia tak lebih rendah, hanya shadow saja. So kejap lagi saya akan kongsikan kenapa saya perlu lebih rendah daripada dia punya body sahaja, tak perlu dengan sekali dengan shadow. So macam ini, shadow dia dah close tetapi body dia tidak. Kenapa? Sebab kat sini shadow ni saya anggap sebagai harga yang belum lagi dikonfirmkan ataupun harga yang tidak pasti, hanya price yang berlaku sementara sahaja. So selagi price ini tidak, macam contohnya candle yang paling latest sekarang ni tengah bergerak, selagi dia tak close pada jam 11 nanti, sebab kita guna time frame H1, selagi itu kita tidak menentukan ini adalah candle bearish ataupun candle bullish. Mana tahu kejap lagi dia hanya meninggalkan shadow tapi dia close di harga yang lebih tinggi. So kita perlukan confirmation tersebut. So harga ini belum lagi dikonfirmkan kerana dia punya, kalau yang korang faham tentang OHLC, iaitu open, close, high dan juga low. So macam ini masih lagi belum lengkap lagi dia punya OHLC. Yang dah tahu adalah open price sahaja. So dia punya high pun belum confirm lagi, dia punya close belum confirm, low juga belum confirm lagi, selagi belum lagi masa dia di jam 11 nanti. So ikut time frame tersebut. Okey, baiklah. So jawapan dia adalah yang 6. Yang first tu macam, so sekejap ada yang komen apa, yang first tu macam bear tak lepas bull sebelum. Yang first, yang ini ke?
Yang ini dah confirm bear. Yang first yang ini pun ni bukan. Okay, tak ada. So yang first ni dah confirm bearish engulfing. Usually. So betul tak? Pertanyaan tuan tentang yang candle yang ini ke bukan? Tuan Yusli bin Kasim. Masam. Fresh. Segar terus tu. Otak tu. Okay tuan, nanti boleh komen kejap lagi. So nanti bila tentang pertanyaan tuan. So adakah yang tuan nak tanya tu tentang candle yang ini ataupun candle yang lain? Ya, lagi kita kongsikan lagi. Okay, baiklah. Okay, so tuan-tuan dah faham kan tentang bullish dan juga bearish engulfing yang saya nak kongsikan. So kejap lagi saya nak masuk ke topik yang seterusnya tentang pemahaman contohnya macam gini. Ada yang kata dia dah cukup jadi bearish engulfing, tetapi macam saya tak kata dia bearish engulfing lagi sebab dia tidak close body. So kejap lagi saya akan masuk tentang mazhab. So tentang bearish dan juga bullish engulfing yang saya dah ajar tadi, tuan-tuan dah faham ke belum? So kalau dah faham, kita boleh masuk ke topik yang seterusnya. So kalau dah faham, boleh komen faham. Kalau yang belum, kata belum. Okay, Tuan Yusli kata yang first tuan tanda. Okay, yang first saya tanda ni dah dikira bearish engulfing. First tu bear tak lepas bull sebelum. Okay, yang ni bear. Okay, dah close di bawah ni. Dah confirm dia punya bearish engulfing dia dah close lebih rendah daripada bull yang sebelum ni. Bull dia yang ini. Bukan yang ini ya. Yang ini yang saya tandakan ini. Ini saya tandakan. Okey. So kepada tuan-tuan yang join ni, boleh komen kata faham tentang topik yang saya dah kongsikan tadi. So kalau faham kata faham, kalau tak faham saya akan jelaskan lagi sekali. Okey, sebelum saya masuk ke topik seterusnya tentang mazhab pemilihan dalam engulfing. Okey gang, yang lain saya minta respon kata faham. Kalau yang tak faham kata tak faham. Okey. Minta respon ya. Saya lihat kat sini ada 109 mata memandang. So saya minta tuan-tuan punya respon untuk saya lihat ada masih lagi bersama-sama saya supaya kita boleh lanjutkan lagi perkongsian kita pada malam ini. Kejap lagi saya akan masuk ke chat. Saya akan tunjuk macam mana kita nak kecilkan time frame kita. So mungkin tuan-tuan akan dapat PO. Kalau ada live trade, kita live trade sekali. Okay gang. Okay, ramai dah kata faham. So kita teruskan saja. Kita anggap mana yang tak respon tu mungkin diorang faham, tak cuma susah nak type ke apa ke. Okay, baiklah. So kita pergi kepada kita punya slide yang seterusnya. Okey, mazhab engulfing terbahagi kepada dua. Mazhab ni bukan mazhab yang kita belajar itu tentang agama. Just kita menggunakan ayat mazhab ni adalah pemahaman dalam menggunakan engulfing. Ada pemahaman dalam engulfing dekat luar sana terbahagi kepada dua. Okey, iaitu perlu engulf ataupun perlu menelan sekali shadow candle yang berlawanan sebelumnya. Yang kedua hanya perlu engulf body sahaja. So macam saya menggunakan engulfing ataupun mazhab yang kedua berbanding mazhab yang pertama. So saya akan jelaskan sebentar lagi kenapa saya menggunakan mazhab yang kedua berbanding mazhab yang pertama. Okey. Tadi saya dah jelaskan tentang shadow. Shadow adalah harga yang tidak pasti lagi. High dan juga low ni harga yang tidak pasti. Okey, kalau kita buat apa-apa, kita catatkan kawasan open dan juga kawasan close. So kawasan high hanya sekadar
kita nak tahu kemampuan harga tersebut pergi berapa jauh sahaja pada waktu ketika itu. Tetapi dia punya yang penting adalah open dan juga close price tersebut. So maknanya yang penting adalah body candle tersebut. So macam rajah yang pertama ni yang saya tunjukkan di belah kiri sekali. Okey, candle yang di belah kanan telah membuat bullish engulfing. Okey, tetapi untuk mazhab yang pertama ini tidak dikira sebagai engulfing ataupun bullish engulfing. Kenapa? Sebab dia tidak engulf sekali dengan shadow. Okey, maknanya dia tak tinggi lagi daripada shadow tersebut. Maknanya dia tak close lagi. So bila dia tak close, tak kisahlah dia punya close entry ke ataupun dia punya high pun tak lebih tinggi daripada candle yang sebelumnya. So kalau mazhab yang pertama, ini tidak dikira sebagai bullish engulfing. Tetapi kita bila menggunakan mazhab yang kedua, ini sudah dikira sebagai bullish engulfing. So kenapa bullish engulfing? Sebab dia punya close dah melebihi open price candle yang sebelumnya. So dia dah langgar, dia dah lebih daripada open candle yang sebelumnya. So ini bagi saya dah dikira sebagai engulfing. Tetapi mazhab yang pertama tidak dikira sebagai engulfing. That's why ada pencanggahan. Saya lebih memilih kepada mazhab kedua. So kejap lagi saya tunjukkan lagi kenapa saya lebih menyokong kepada mazhab yang kedua. Okey, rajah yang kedua. Rajah kedua pun sama juga. Rajah kedua menunjukkan bearish candle dan juga bullish candle. Bearish telah close lebih rendah daripada open candle yang sebelumnya, tetapi shadow dia tidak lebih daripada candle yang sebelumnya. So yang ini untuk mazhab yang pertama dia tidak dikira sebagai bearish engulfing, tetapi untuk mazhab yang kedua dah cukup kerana dia diambil kira hanya body saja. So yang di bahagian shadow kita tolak ke tepi. So kalau bearish engulfing ni dia dah lebih daripada candle yang sebelumnya, itu dah dikira sebagai bearish engulfing. Tetapi untuk mazhab yang pertama, dia perlu sekali dengan shadow, ini tak dikira sebagai bearish engulfing. So dekat situ ada berlaku percanggahan. So that's why kalau saya untuk rajah yang ini saya dah kira sebagai bearish engulfing. Okey. Bagaimana pula dengan yang ini? Yang ini kita, kalau untuk saya tak anggap ini sebagai bearish engulfing. Tetapi untuk orang yang menggunakan pemahaman mazhab yang pertama, ini dikira sebagai bearish engulfing. Okey, kenapa? Sebab dia punya low telah lebih rendah daripada dia punya low candle yang sebelumnya. Sebab shadow dia dah telan candle yang sebelumnya. So yang ini untuk mazhab yang pertama, dia dah dikira sebagai engulfing. Tetapi bagi saya, sebabkan shadow ni adalah satu harga yang belum lagi dikonfirmkan, belum ada confirmation, so yang ini tidak dikira sebagai engulfing lagi. So yang ini bagi saya bukan engulfing. Tetapi mazhab yang pertama tadi dah kata engulfing. Situlah saya lebih menekankan tentang mazhab yang kedua. So kalau tuan-tuan faham tentang apa yang saya jelaskan, tuan-tuan nampak kenapa saya lebih memilih kepada mazhab yang kedua berbanding yang pertama. So boleh komen di ruangan komen, kata tuan faham. Kalau yang tak faham, saya akan jelaskan lagi. Mungkin kita tunjuk lagi banyak contoh yang ada di dalam chat nanti. Okey geng, saya minta tuan-tuan respon kepada saya punya pembelajaran pada hari ini. So kalau kata faham, kata faham. Kalau tak faham, kata tak faham. So kejap lagi kita go on lagi, lebih mendalam tentang engulfing ini. Okey, saya minta tuan-tuan komen di ruangan komen Kalau faham, kata faham. Tak faham, cakap tak faham. Bahagian mana yang tuan-tuan tak faham nanti. So saya akan ulang lagi. Okey, minta komen. Okey, macam mana? Dah ada respon ke belum?
Okey, Alhamdulillah ramai yang kata faham. Okey, faham Pak Din. Alhamdulillah. So, okey, Alhamdulillah. So, perkongsian kali ini ada yang memahami. Alhamdulillah. Okey, so kita masuk kepada topik yang seterusnya. Ya, saya padam dulu mana yang zone-zone yang saya yang saya tandakan tadi. Okey, so saya share saya punya screen. Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan macam mana kita nak kecilkan zone kita untuk kita entry daripada mungkin zone kita terlalu besar sampai 70 ke 100 pip. Tetapi macam mana kita nak kecilkan kita punya zone entry kita kepada yang lebih kecil dan kita boleh maksimalkan kita punya keuntungan dan juga minimalkan kita punya kerugian. Baiklah. Okay, so kita pergi ke ada request mana-mana pair ke yang untuk saya nak kongsikan pada malam ini? Okay gang, minta komen siapa rasa ada request nak pair apa yang tuan-tuan nak saya kongsikan pada malam ini. Sama-sama kita tengok apa yang ada di ruangan ini. Weh, ramai yang minta gold. Okey. Gold kita cari gold. Okey, ramai yang minta gold, so saya tandakan di sini di ruangan ni gold. So gold masih lagi berada di trend uptrend. Ini kalau yang belajar support dan resistance, ini adalah zone yang sesuai untuk ditandakan di dalam pair ini sebab apa? Ini adalah di kawasan Dabang Maru dan kawasan ini ada berapa banyak? Okey. Ada 86 pips zone kita dan juga tambah lagi dengan SL. Kalau untuk gold ni kalau boleh tambahlah dalam 20 ke 30 pips lagi rendah daripada shadow. Dan macam mana kita nak kecilkan lagi kita punya entry zone kita. Okay? Daripada ni adalah time frame daily. So kita kecilkan kepada time frame H4. So apa yang berlaku di dalam H4 ini? Ini kawasan zone yang saya tandakan ada berlaku base rally. Sini adalah kawasan base. So kita kecilkan lagi, ambil daripada body dia sehingga shadow yang terakhir. Okey. So ini kita dah dapat. Kejap saya kecilkan dulu. Saya nak tengok apa yang ada di sebelah kiri. Zone tersebut, apa yang ada di sebelah kiri? Okey, ini juga adalah di kawasan breakout ya. Okey. Tersebut, okey, kita ambil balik, kita ukur balik zone tersebut dah berapa pip zone tersebut. Okey,
Daripada sini ke sini, daripada 90 pip tadi dah jadi 79, dah jadi 80 pip lah. 90 dah jadi 80. So ini adalah di time frame H4. Kita kecilkan lagi di time frame H1. Kan. Oh, dah hilang kejap saya tengok balik. Okay, saya salah tanda tadi. Okay, ini di kawasan sini. Ini kawasan tadi. Pergi kepada H4. Kita dah kecilkan sikit. Kita ambil engulfing tadi. Ini adalah bullish engulfing tadi. Okay, sebab kita nak cari setup buy. Sebab ini adalah zone buy. So kita kecilkan, ambil body dia. Okay, yang ini. Okay. So kita pergi kepada H1. Okay. H1 kita ambil lagi bullish engulfing yang paling latest sekali yang ada di dalam zone yang kita dah tandakan. So kita kecilkan lagi. Daripada tadi yang first dekat daily kita dapat 90 pip, di H4 kita dapat 80 pip, ni di H1 kita dapat 59, maknanya 60 pip, lebih kurang 60 pip. Okay, maknanya kita dah save 30 pips daripada entry yang pertama tadi. So kita kecil lagi kepada time frame M30. Kita pergi ke zone tadi, masih lagi kawasan yang sama. Okay, M15 bagi saya adalah yang paling terakhir lah. So saya takkan kecilkan lagi ke time frame yang lagi kecil, kerana M15 ni dah kira paling kecil. So yang ini, kalau tuan-tuan belajar, okay, kalau tadi kita belajar bearish engulfing, kita ambil yang di hujung sekali. Yang ini adalah bullish engulfing, kita ambil yang hujung sekali. Tetapi bila di time frame yang kecil, di time frame H1 dan ke bawah, kita perlu ambil candle yang bersama. So contohnya ini adalah candle bearish berturut, sama je, semua bearish. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, semua bearish. So ini kita anggap dia sebagai satu candle. Okay, tuan-tuan nampak. Okay, yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. So ini adalah 8 candle bearish, kita anggap sebagai satu candle. Dan ini adalah 1, 2, 3 candle bullish, kita anggap sebagai satu candle bullish. Dan satu candle bullish ini dah menelan 3 candle bullish dah menelan 8 candle bearish. So di sini adalah zone kita, entry zone kita. So kalau untuk gold, saya bagi zone buy di kawasan ini. Okay, bagi yang tak nampak, saya akan tandakan saya bagi tahu price di kawasan 1776.08 ataupun bundakan aja lah terus ke 1776. Okey, ini adalah zone kita sehingga ini. Okey, 1770.7. So berapa banyak pips yang ada dekat daripada sini sehingga sini? Ada 53 pips. So daripada 90 pip tadi, kita dah save 40 pip daripada yang kawasan yang kita tanda daripada awal. So ini adalah kawasan yang kita boleh pantau untuk entry nanti di gold ya. Okey. So ini adalah entry zone kita. Macam mana tuan-tuan? Tadi nak tanya gold. Okay, time frame berapa yang sesuai untuk entry? Entry kita cari setup menggunakan time frame H1 dan juga H4. Lepas tu kita tandakan tersebut setup tersebut di time frame yang kita dah jumpa setup tersebut, dan kita menggunakan engulfing sebagai confirmation, dan juga engulfing juga kita gunakan untuk kita kecilkan time frame. So daripada H4 tadi kita pergi ke H1 kita pergi ke M30 kita pergi kepada M15. Di dalam zone yang kita tandakan, kita cari latest engulfing yang ada. So kalau kita nak cari buy, kita cari bullish engulfing. Lepas tu bila kita dah gunakan time frame yang lebih kecil, contohnya time frame H1 dan juga ke bawah macam M30 dan juga M15, hidden engulfing perlu ada. So tapi kalau kita nak menggunakan
time frame yang lebih besar macam H4, daily, bagus kita menggunakan solid. So solid lagi bagus, tak ada masalah kepada hidden. Tapi mengikut pengalaman saya, kalau kita menggunakan solid di time frame yang lebih besar, chances ataupun win rate itu lebih besar lah untuk kita berjaya. So kita punya entry dah dapat kawasan sini. Ini adalah kawasan kita nak entry nanti untuk gold. So siapa-siapa yang nak follow boleh follow, tak ada masalah. Ini adalah kawasan kita dan juga SL kita. Kita tambah lagi 20 pip daripada shadow yang kita dah tanda di sini. So tambah lagi 20 pip daripada kita punya zone. Sama juga dengan kita punya TP kita mestilah kalau tadi 20 pip, total dia dah jadi 70 pip. Kita punya TP pun bagi saya untuk kita menjaga lebih daripada 70 pip lah. Tapi kalau tuan-tuan kalau nak scalping, dia dah orang kata dah mula reversal tu, dah boleh close lah. Tengoklah berapa banyak layer yang tuan-tuan pakai ataupun jenis account yang tuan-tuan guna, ataupun account scalping ke, account intraday ke, account swing. Okey, harap tuan-tuan faham tentang perkongsian kita pada kali ini dan juga goal yang kita lihat sekarang ni. Bagi saya, kalau kejap sahaja lagi, kalau jam 11 nanti price ni close lebih rendah daripada sini, berkemungkinan price akan terus turun lagi. Tetapi kalau bila dia turun, kawasan ini dah jadi kawasan support dia, dan dia akan berlakunya kenaikan semula di kawasan sini jika tiada sebarang news yang baru keluar mengenai dengan USD. Okey, so ada lagi tak yang nak minta saya kongsikan lagi pair-pair yang lain selain daripada gold? Gold saya dah jelaskan. Okey, tadi minta angka, saya dah kata tadi untuk gold, zone dia daripada 1776 sehingga 1770.7. Itu adalah entry zone buy untuk kawasan gold nanti. Okey. Dan juga SL, tuan-tuan tambah sendiri mengikut tuan-tuan punya kemampuan, capacity equity trading ataupun account tuan-tuan. So tambah 20 ke 30, sama kalau tambah 30, TP pun kena tambah lagi 30. Okey, macam gitu. So kita nak jaga itu kalau tuan-tuan menggunakan account Tapi kalau gunakan account scalping, dah masuk zone, kita bila dah keluar boleh close, masuk lagi zone boleh keluar, close lagi, macam gitu. Itu mengikut kesesuaian tuan-tuan bila tuan-tuan trade. Okey. Kenapa tak cari setup sell? Cari setup sell. Sell dah jalan dah. Satu lagi, kalau cari setup sell pun boleh. Kita bagi saya, kalau setup sell buat masa ni jauh lagi, ataupun di sini. Di sini tak kena lagi. Kawasan ini pun boleh. Tetapi nak lagi selamat, kita kena tengok lagi di time frame yang lain. Di kawasan yang saya tandakan tadi, ada tak Allahu Akbar, teralih. Kejap kita pergi balik. Okey, tukar kepada time frame H4. Kawasan sini boleh juga dijadikan kawasan entry sell. Okey. Tetapi dah jalan. So kalau ikut trend, masih lagi trend, bagi saya trend lagi buy lah. Okey, kecuali kalau dia break kawasan ini, dah boleh dikira sebagai dah jadi sell. Okey, ataupun dah jadi downtrend. Tapi selagi dia tak break kawasan support yang baru saya tandakan tadi, dia masih lagi uptrend. Okey, sebab di sini adalah kawasan base rally. Okey, so di kawasan base ni lah kawasan kita untuk buy nanti. Okey. Okey, ada yang nak request ataupun pair lain ke untuk kita entry kejap lagi? Sama-sama. Macam sekarang ni saya tengah floating GJ ni. Ni saya tengah floating GJ. Macam mana saya dapat setup ni? Saya menggunakan engulfing juga. So ini adalah zone saya.
Allah, tergerak. Yep. Ini adalah zone saya. Okay, saya ambil, nampak ni, saya ambil engulfing, bearish engulfing di sini. So saya tandakan zone ini, saya dah kecilkan sampai time frame H1. So ini adalah saya punya zone, ini adalah saya punya TP. So TP saya kena sama dengan saya punya SL. Alright. Ini akaun saya jaga MM. Okay. Akaun tak jaga MM memang tak ada lah. Saya dah layer dah di dalam zone ni. Okay, ini saya punya second layer pun tak kena lagi. Okay. Okay gang, macam mana? Ada lagi request untuk ni? Kalau tak ada request, kita boleh pergi kepada kita punya lucky draw. Kalau korang dah tak ada lagi nak request tentang setup pun, tadi saya dah kira bagi PO tadi untuk gold tadi. Tu korang boleh setting ataupun dah ready untuk buy lah di kawasan gold tadi. Macam mana geng? Faham kata faham. Kalau nak teruskan, saya teruskan kepada lucky draw. Cakap on lucky draw. So kita buat lucky draw terus. Lepas tu kita mungkin boleh habiskan kelas ni lebih awal daripada biasa. Okay geng, so saya minta tuan-tuan respon tentang apa yang tuan-tuan nak. Nak lagi pair ke, ataupun kita teruskan kepada lucky draw. Tak kena lagi limit ni. Saya punya PO lagi tinggi daripada atas. Ini PO hari Isnin rasanya. Price dah gerak jauh dah. Okay gang, macam mana? Dan Syed Din boleh masukkan nama saya dalam roda lucky draw. Okay, ngam. Okay, saya ulang balik nama yang saya dah tulis dalam ni. Haji Razif, Muhyiddin Haji Pare, Tajul Edo, Muhammad Faizal Tuya, Azri Azharuddin, Muhammad Zulkifli, Ahmad Tamizi, Syed Syahrun, Muhammad Aziz Tarmizi, Meme Saimi Ramlan. Okay, so yang terbaru sekarang Fendi Isbrahim. Okay. Dia dah terdandan time lagi draw hadir baru aktif. Okay gang, Yusli terima kasih. Saya cuma tak faham yang tuan tanda gold di daily. Ya betul, sebab saya ambil tu adalah di kawasan Double Maru. So bila di Double Maru kita kecilkan time frame kita di H4, saya nampak ada rally base rally. So kawasan tersebut yang saya zone tu adalah di kawasan base. So kita kecilkan lagi base tersebut, baru kita nampak ada engulfing, bullish engulfing kat situ. Di kawasan shadow tadi ada kawasan base. Di time frame besar tak nampak, kita nampak ada Double Maru. So bila kita kecilkan di time frame H4, baru kita nampak ada rally, base rally. So saya tunjukkan lagi sekali. Gold tadi, gold XAU USD. Okay, gold. Okay, di time frame daily saya besarkan lagi. Okay, yang ini tadi atas lagi saya tanda. Okay, di kawasan ini, ini adalah Double Maru. Dan juga bila kita tukar kepada time frame H4, zone tadi ada rally, lepas tu dia buat base dan rally, naik lagi sekali. Okay, so kawasan ini dikira sebagai zone kita lah. Lepas tu kita kecil lagi time frame untuk kita dapatkan lagi, menggunakan engulfing untuk kita kecilkan lagi kita punya entry. So kita dapatlah zone kita. Tadi zone kita lagi tinggi dekat atas ni 90 pip.
zone kita ke bawah, sampai ke bawah. Dan bila kita dah kecilkan, jadi kat sini, sampai ke sini, sini sebenarnya ada shadow so kalau tuan-tuan tak nampak, boleh tengok dekat chat masing-masing. So daripada ambil body sampai ke shadow, ini adalah zone kita dah jadi 50 pip. Daripada 90 pip jadi 50 pip sahaja. Okey. Ini goal, sebab tu goal memang besar. So kalau kat pair lain boleh dapat sampai 20 pip je zone kita. Okey. Okay geng, siapa nak join lucky draw, minta share. Bila ada share, tanda share dekat komen tuan-tuan, baru saya masukkan di dalam lucky draw kita kejap lagi. Okay, so siapa lagi nak tambah lagi? Masih sempat lagi untuk share. So tuan-tuan share di wall tuan-tuan. So nanti kita check ada gambar share ataupun di group mana-mana. Share saja, tak kisah berapa banyak yang tuan share, tak kisah 1 ke 5 ke 10, nanti kita akan masukkan nama tuan-tuan. Okey. Si Sangkuriang ni baru masuk. Okey, boleh lagi share, masih sempat lagi. Fizah Jun, share baru saya masukkan. Oh, ambil shadow double maru. Ya betul, saya ambil shadow tersebut. So ambil shadow, sepatutnya saya ambil shadow, kita tandakan, kita kecilkan time frame. Ada apa tak kat situ? Kalau tak ada, tak payahlah. So tapi bila kita kecilkan kepada time frame H4 tadi, saya nampak ada rally, base rally. So itu di kawasan base tu lah kita tandakan zone tu. Tapi zone tadi yang saya tandakan terlalu besar, ada lebih kurang 90 pip. So bila kita kecilkan kepada time frame H1, kita cari engulfing yang ada di dalam base tersebut, yang paling latest dan juga yang paling terendah, dan kita ambil daripada body tadi sehingga ke shadow yang paling bawah. Okey, itulah kita punya zone. Okey, Tuan Zul Sazali, share lah sekali. Kalau share baru dapat naik sekali nama ke atas tu, share baru kita bagi nama, bagi masuk nama dekat dalam ni. So tak cukup banyak lagi, baru ada berapa orang ni dalam ni. Korang menyesal pula bila orang yang sama menang ni. Jangan bagi dia chance. So minta share lagi. Okey, masa ada modal. Okey, saya dah share tuan. Tak naik lagi. Saya masih tak nampak lagi tanda share tu dekat atas. Okey. Ahmad Syakir minta share tu, share. Kalau share tu saya takut tuan share dekat group. So group tu admin tak approve lagi. That's why tak naik lagi tanda share. So saya minta tuan share lagi, share di apa nama, di account tuan sendiri, di profile tuan, supaya naik tanda share tu. Tajul nampak tu. Kalau boleh jangan bagi peluang Tajul menang lagi. Dia dah lebih $70 dah. Dia menang daripada RM50 tu dah betul-betul dah $70 dah. Dia punya apa orang kata, profit daripada dia join lucky draw, join quiz. Okey. Share public tuan-tuan. Yes, betul. Faizatu ya, dia ajar share public tuan-tuan. So bila share public baru nampak benda tu. So kalau share private mungkin tak nampak tanda share tu. Okey. Geng, minta lagi. Jam dalam 11.05 kita start Alright. Puter Halim, puter. Kejap, bagi Chan lagi kawan-kawan lagi. Kalau dia tak nak, dah sampai 11.05. Kalau tak ada siapa lagi yang nak, mungkin kita terus start dia pada siapa yang kita terus start lucky draw kita. So pada yang nak tanya lagi, tanya lagi. Alif Safwan Abu Bakar. Okey, ada Alif Safwan. Saya tambah nama tuan. Alif Safwan. Okey, Alif Safwan. Syazni Yazin. Ahmad Syakir masih tak naik lagi. Itulah. Zul pun sama ke? Zul pun tak naik lagi. Mungkin dah di private kan lagi. Kita bagi apa orang kata, share dekat grup-grup yang tak private kan lagi. Ataupun saya takut grup yang tuan share tu adalah grup perlukan verification daripada admin. So that's why dia masih lagi pending. So dia tak naik lagi. Ataupun kalau share dekat wall tuan-tuan, takut tuan-tuan setkan private, privacy. So kat situ tak naik lagi share.
Haji Razif dah ada. Okey, boleh tak terangkan sikit cara nak tengok trend? Okey, boleh. Jom. Senang je kalau nak tengok trend menggunakan engulfing. Baiklah. Nak guna pair apa ni? Kalau saya tanya ni, nanti jawab pair yang sama, gold. So kita tengok daripada apa pair yang ada dekat atas kali ni. Kita random je. Okey. So untuk tengok trend, saya menggunakan time frame yang lebih besar, iaitu time frame di meja, daily, weekly dan juga monthly. So kita menggunakan time frame daily lah, lagi lebih mudah. Okey. Saya nak tanya tuan-tuan, di chart yang saya tunjuk ni, engulfing apa yang ada yang paling latest? Yang paling latest engulfing bullish ke engulfing bearish? Yang paling latest yang saya dah tunjuk kat dalam share ni, dekat di dalam chart yang saya tunjuk dekat tuan-tuan ni. Susah nak cakap. So chart yang saya tunjuk ni, ni saya gunakan time frame daily di pair AUD NZD. Di time frame daily, okey, engulfing apa yang ada yang paling latest sekali, yang paling latest, yang paling belah kanan sekali, engulfing apa? Engulfing bullish ke engulfing bearish? So tuan jawab. Okey. Ahmad Syakir dah ada nama share. Okey, dah ada. Ahmad Syakir dah ada. Ahmad Syakir. Okey. Okey, ada yang jawab bearish, ada yang jawab bullish blended. Okey, ada jawab bullish. Okey, jawapan sebenarnya adalah bullish blended Okey, saya tunjuk kat sini kenapa. Okey, ini adalah bullish blended. So, ini adalah bullish yang paling latest sekali. Engulfing yang paling latest, iaitu bullish engulfing. So, yang ini sekarang trend dah bertukar arah kepada trend uptrend. Untuk nak mengenal pasti, cara paling senang menggunakan engulfing. So, sekarang trend dah menjadi uptrend. Ini untuk pair AUD NZD. Okey, kenapa? Yang ini dah telan candle bearish yang ada dekat dalam ni. Okey, menggunakan dua candle. Walaupun dia dah ada gap, yang gap ni kita anggap dia ada candle, sebab gap ni berlaku biasanya pada hari Sabtu dan juga Ahad. So bila kita buka chart di pada hari Isnin, dia berlakunya gap, sebab price sebenarnya bergerak juga tanpa henti pada Sabtu dan Ahad. Cuma Sabtu Ahad bank-bank yang melakukan trading ni tutup. So that's why dia tutup. So bila ada berlakunya perubahan yang besar, that's why lah gap tu berlaku pada hari Isnin tersebut. Okey. So untuk mengenal pasti trend, kita melihat engulfing yang paling latest yang ada pada pair tersebut. So pada okey, yang ini adalah AUD USD. So engulfing apa yang paling latest yang ada? So macam sekarang ni adalah bearish engulfing. So ini adalah downtrend, masih lagi meneruskan trend ke bawah, downtrend. Ini kita tengok pada time frame daily daily dan ke atas. Dan CAC masih lagi downtrend, walaupun sekarang tengah menaik, tetapi selagi dia tak close lagi, so kita tak menentukan lagi yang ini adalah uptrend. So sekarang lagi untuk yang paling latest engulfing yang ada adalah bearish. So masih lagi downtrend untuk CAC chef. Sama juga dengan CAC JPY. Ini masih lagi downtrend. That's why saya mencari saya punya entry di kawasan ini. Okey, Chef JPY. Begitu juga. Okey, so harap tuan-tuan faham tentang macam mana nak mengenal pasti trend. Ni paling senang untuk kenal pasti trend menggunakan engulfing. Okey. So macam gini kita tak berapa suka sangat, sebab kenapa? Ada berlakunya ranging yang terlalu lama di kawasan price yang sama di time frame yang besar. So kita nakkan sesuatu pergerakan yang confirmation, yang solid, pergerakan yang dah breakout. So kita punya entry adalah di kawasan pullback tersebut. Okey. Okey, macam mana yang lain? Ada lagi Fizah Jun Shop dah share. Okey.
ada pertanyaan ataupun kalau tak ada, kita start kita punya apa nama? Kita punya lucky draw. Fizah Jun Shop. Fizah. Saya type Fizah Jun je lah Fizah Jun. Okey geng, macam mana? Nama pun dah ramai. Ada lagi tak yang nama tak naik lagi? Raraita masih sempat lagi share supaya saya boleh masukkan nama tuan ataupun puan di dalam kita punya roda impian ni. So saya nak bagi RM50 kepada, saya kreditkan terus kepada akaun tuan. Ini bukan bonus, ini boleh withdraw suka hati, tak kisah. Okey geng, macam mana? Tep 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 tep. Nama siapa? Nama siapa? Ni dah masuk sekali bunyi. Ada bunyi. Tahu dia orang tak dengar. Kita putar guys. Saya belum lagi tak share lagi. Tak Ni share saya test lagi tengok nama siapa ataupun bunyi ni menjadi tak dia punya roda impian ni. So okey, kalau korang dah on, cakap on, kita startkan kita punya roda impian. Scroll atas. Tu atas. Tadi. Dah. Oh, atas ni. Tu buka audio. Apa ada bunyi? Saya pilih konsonan Abang Halim. Okey, kejap. Kita mendapat kemenangan yang pertama. Okey geng, macam mana? Dah on ke tak? Kalau on, saya kata on, kita mula start kita punya lucky draw ya. Okey, minta komen. On lucky draw, cakap on lucky draw je. Kita terus start kita punya lucky draw. Okey. Tunggu lama dah ni kan. Ataupun ada siapa lagi nama yang tak masuk lagi. Saya dah masukkan banyak nama ni. Kak tengok nama kot dia orang. Puter. Nama ni saya dah masukkan ramai Wang besar on lucky draw on Syazni. Okey, semua saya dah masukkan. Syazni dah, Zulkifli dah, Fizah Jun dah. Okey. So semua dah Okey, Tajul on Okey, kita tengok kali ni nama dia ke ataupun nama orang lain kali ni yang menang. Buang nama Tajul. Okey, kesian sebab dia masuk kan. Tapi InsyaAllah kita, sebab ini memang tak ada orang kata setting ke apa, memang betul-betul random Okey. So ramai dah kata on on lucky draw. Okey, semua sampai yang boleh hantar stiker ataupun emoji joget Okey, so saya start Okey, dengan kiraan 5 4 3 2 1 putar. Kita lihat nama siapakah yang bertuah pada kali ini untuk saya kreditkan RM50 kepada akaun tuan-tuan. Adakah nama Ahmad Syakir ataupun Fizah Jun? Fizah Jun. Nama Fizah Jun yang menang pada kali ini Fizah Jun. Orang kata potong gas corner. Last minute tadi dia share. Okey, nampaknya ilmu pun dapat, duit pun dapat. Nanti PM saya, PM di FB saya. Ni FB saya. Okey, hai, saya Pak Din. Saya komen kat dalam ni Hai, saya Pak Din. Okey, so Fizah Jun boleh PM saya, screenshot dulu yang ini, screenshot dahulu, lepas tu PM saya kata puan menang, dan juga nanti saya akan kreditkan RM50 ke akaun Fizah Jun. Okey gang, macam mana? Selebihnya kepada siapa yang nak join The Chatis nak join kita punya Elite Circle,
saya ada subsidi sebanyak RM500 kepada tuan-tuan yang nak join. Saya akan bagi subsidi RM50 setiap seorang kepada 10 orang. Boleh PM saya juga untuk dapatkan subsidi tersebut. Okey, siapa cepat dia yang akan dapat. Okey, baiklah. Itu dia perkongsian. Okey, itu dia perkongsian saya pada hari ini. Semoga tuan-tuan dapat input yang bermanfaat daripada saya. So segala salah silap saya minta mohon maaf. Itu adalah daripada diri saya sendiri, dan juga segala kebaikan adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga saya minta jasa baik tuan-tuan untuk mendoakan kami di Chatis, masa-masa trainer dan juga ahli-ahli Elite Circle, supaya berada sentiasa di dalam keadaan yang sihat, sentiasa sihat walafiat dan juga dijauhi daripada bencana COVID. Okey, so dan juga kita minta semoga cepat-cepat dah bencana ini segera berlalu dan kita boleh meneruskan kehidupan kita seperti biasa macam dulu kala. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera.